Ada orang bila dengar azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada apa. As-salatu khairum minan naum, tak ada apa. Tak ada apa. Sebab apa? Sistem kepercayaan dalam dirinya tak berfungsi dengan betul. Oleh kerana itu, kepercayaan ini penting. Kita percaya bahawasanya dalam subuh ini ada semacam jenis ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi pada kita, kepada umat, kepada hamba-hambanya. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita faham ni, kita akan bangkit bangun subuh berjemaah. Kalau kita pergi outstation, ataupun kalau kita pergi meeting, kalau kita kerjalah lagi sebagaimana contoh, duduk di hotel, kata contoh, penginapan, kita mesti cari tempat-tempat penginapan untuk memudahkan kita solat subuh berjemaah. Ada hotel, okey, cari hotel dekat masjid yang dekat dengan boleh kita solat subuh berjemaah. Kalau kita pergi mana-mana, dah rancang dah, pagi itu kalau tak ada kenderaan, kita ambil Grab ataupun Grab car untuk kita bawa solat subuh berjemaah. Ataupun pagi-pagi itu dah rancang dah dengan kawan-kawan, masjid mana nak pergi, pasal apa? Karena telah kita letak sistem kepercayaan dalam diri kita bahawasanya subuh berjemaah ialah merupakan solat subuh, di mana dalam Islam sendiri pun tak ada jamak, tak ada qasar semain subuh ini. Permulaan harinya kita mesti bermula dengan subuh, dan permulaan harinya kita mesti bermula dengan berjemaah. Kalau kita laksanakan dengan betul-betul, tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah Tuhan akan memberkati dan merahmati hidup kita. Ini kita kena faham betul-betul. Nak mula hidup kita ni, bangun pagi nak mula ni, dengan solat subuh berjemaah, dan juga dengan bangun pagi nak mula. Kerana itu, tuan-tuan sekalian, kita kena bubuh dalam kepala begitu. Ni kadang-kadang kita ni guna konsep healing sekarang, atau healing. Healing maksudnya bagaimana nak tenangkan diri, pergi panjat bukit, nak sebut buku, pergi panjat bukit, bukan main lagi. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Okey, tak apalah, sebab atas bukit tak ada masjid, tak apalah, sembahyanglah solat subuh berjemaah dengan kawan-kawan, tak ada masalah. Tapi balik daripada panjat bukit, panjat gunung dan sebagainya, subuh tak pergi juga. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mendaki gunung, mendaki bukit, boleh bangkit bangun pagi-pagi, lepas tu solatlah, kita berbaik sangka solat subuh berjemaah baik-baik atas bukit, atas gunung tersebut. Tapi balik tak jadikan istiqamah. Mana kita ada kekuatan? Orang kata apa, nak panjat gunung mesti ada kekuatan, mesti ada tenaga, mesti ada semangat. Tapi persoalannya, nak angkat selimut pagi, bangun pagi itu merupakan satu perkara yang cukup payah. Lebih payah daripada nak panjat gunung dan bukit, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tak faham. Kerana itulah kepercayaan kita ini kena jelas. Kita kena jelas kepercayaan. Bila hadis Nabi ada menyebut bahawasanya begini-begini sekalian, bagaimana pentingnya ganjaran, besarnya ganjaran orang solat subuh berjemaah. Ada hadis menyebut bahawa siapa datang jalan kaki dalam keadaan begini, siapa dalam kegelapan malam, ada masuk hadis banyak cerita tentang ganjaran-ganjaran begitu, adalah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada kita bahawasanya rugi kalau kita tak bangun solat subuh berjemaah. Itu belum kita cakap solat tahajud lagi tu. Tak apa, biar mari hari dulu. Biar lekat solat subuh berjemaah dulu. Hak tahajud tu kita tambah, upgrade lagi. Kita upgrade lagi amal ibadat kita. Ada orang upgrade, dia bangun tahajud pukul berapa, ada upgrade lagi. Sebab kita hidup ni kena upgrade. Baik. Saya bagi contoh, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala beri kemampuan kepada saya untuk bercakap pada seseorang itu, dan kebanyakan bila saya bercakap, orang tu dengar dan patuh. Alhamdulillah. Saya harap hari ini pun begitu juga. Saya bagi contoh, tuan-tuan sekalian. Adalah seorang, dulu kenalan saya lah, dia belum jadi sahabat saya lagi, dulu kenalan. Jadi saya
bercakap dengan dia. Waktu tu ada satu peristiwa, satu tempat lah. Jadi bila saya ajak dia solat subuh berjemaah, waktu tu dia tak istiqamah lagi, malah duduk semai rumah ya. Lepas tu bila bangun 2-3 orang pergi solat subuh berjemaah, ni cerita lama, cerita lebih kurang dalam 7-8 tahun lepas. Lepas tu saya pun tanya dia, lepas solat pergi makan macam tu lah, makan-makan, tapi 2-3 orang lah pergi kereta. Saya tanya dia, bangun pagi jam berapa? Dia kata bangun pagi jam 6 pagi. Oi, dia kata tak dan lah. Kadang-kadang 6.30 terlajak dah. Oh, saya kata tak dan sembahyang subuh berjemaah macam tu. Yalah, dia kata solat subuh pun solat cepat, nak pergi hantar anak, mengurus anak dan sebagainya. Saya kata, kenapa tak pergi solat subuh berjemaah? Tak dan, sibuk. Anak-anak ni macam-macam. Oh, saya kata, tahu tak? Saya kata, kalau bangun 6.30 pagi, cuba bangun 1 jam awal 5.30 pagi je. InsyaAllah akan merubah kehidupan awak. Hak kalut jadi tak kalut, jadi tenang. Malah Allah Ta'ala akan beri banyak ganjaran kepada kita kalau kita bangun pagi, solat subuh berjemaah terutamanya. Buatlah. Awak kata kalut, jawapan pada kalut, bangun pagi bagi solat subuh berjemaah, cari ruang. InsyaAllah, dia kata. 3 bulan selepas tu saya jumpa dia. Kata, alhamdulillah, dia kata, doktor, saya dah rasa tenang. Saya buat. La ni jadi Bilal dekat masjid. La ni pula jadi imam litar. Minta pula dia jadi imam litar dekat masjid kerana istiqamahnya dia dan bacaan dia pun bagus. Dan nak cerita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana kepercayaan itu, bahawasanya subuh ini memberi banyak ganjaran. Antara perkara penting ialah ketenangan. Haduk kalut-kalut tu jadi tak kalut. Saya banyak, tuan-tuan sekalian, banyak kali saya jumpa dengan seseorang lah, saya contoh, dalam perjalanan pergi masjid, tiba-tiba akan nampak masjid dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bawa kursi, dia bawa apa, letak atas motor, nak pergi apa? Nak pergi berniaga. Saya kata, apa salahnya berhenti sat je, dah berhenti sat je. Saya percaya dengan kalau kita baik sangka, saya percaya dia solat subuh. Tapi boleh solat subuh tempat dia lah. Dia ampas jadah, lepas tu dia solat dekat tempat niaga dia, solat lepas tu. Saya percaya dia buat macam tu. Tetapi ruginya ialah kerana lalu ikut masjid, kemudian pada masa yang sama tak singgah dah azan, sekejap je pun, tak ada dengan kuliah pun tak apa. Bangun sudah, doa, pergi. Saya banyak kali dah jumpa dia ni. Maka saya, lepas ni misi saya nak mencari dia. Saya akan mencari dia, nak jumpa dengan dia, saya nak cakap dengan dia. Saya tak kenal dia, lepas malam tu gelap sangat tak nampak. Saya nak jumpa, saya nak cari dia. Kalau ada serempak, saya nak pegang dia, nak bagi nombor telefon, saya minta nombor telefon, saya nak bercakap dengan dia, saya nak beritahu dia, saya nak bimbing dia. Ruginya, sebab berniaga pun tak kaya-kaya juga pun. Sebab apa? Kita tidak dapat ganjaran yang sebenar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila laungan azan ini, ada laungan azan ini, ada orang bila dengar azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada apa, as-salatu khairum minan naum, tak ada apa. Sebab apa? Sistem kepercayaan dalam dirinya tak berfungsi dengan betul. Kalau berfungsi dengan betul, kunci jam sampai 3 kali bunyi rhythm dia. Irama jam tu, bunyi loceng jam tu sampai 3 kali. 4.30, 5.30, 5 pagi, 5.30 pagi. Bermula 4.30 lagi, tak sedar. 5 pagi tak sedar, 5.30 pagi. Cup, bangun. Allahu Akbar, bangun. Solat sikit, solat 2-1 ke? Solat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Lepas tu pergi sembahyang subuh. Alhamdulillah. Pasal apa? Kerana kita telah berjaya menguruskan kehidupan kita ini dengan baik, bermula dengan solat subuh berjemaah. Baik.